لا إله إلا الله حسبي الله نعم الوكيل ولا حول ولا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita memuji dan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayah Allah Ta'ala, sama-sama kita dapat hidup lagi di permukaan bumi ini yang sementara. Ya Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk kita supaya kita usaha dapat menapung segala kekurangan kita dan dapat menambahkan lagi amal-amal kebaikan kita terhadap Allah Ta'ala, serta dapat beristighfar dan meminta keampunan daripada Allah di atas segala kesalahan, kesilapan dan keterlaluan kita di dalam kehidupan harian kita. Memanglah kita manusia yang tidak sunyi daripada salah dan silap. Setiap hari adalah memanglah ada salah di situ, salah di sini, silap bucut tu, silap bucut ni, tak sempurna. Dan suruh Allah Ta'ala kadang-kala kita tidak dapat menyempurna, kadang-kala kita mengurangkan dan amalan yang ditutup. Maka semua itu adalah kesalahan dan kesilapan kita yang perlu kita meminta supaya Allah Ta'ala memberi rahmat dan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Lebih-lebih lagi kita di dalam zaman yang penuh dan masa yang penuh dengan kemaksiatan, masa yang penuh dengan banyak hara-hara, dan masa yang penuh dengan ajaran-ajaran yang datang dan daripada setiap pelusuk. Semua itu mengaku dan semua itu jamin bahawa ajaran mereka lah ajaran yang paling benar, ajaran yang paling betul. Tetapi sebenarnya ajaran yang betul dan ajaran yang benar ialah ajaran yang datang daripada Allah, ajaran yang datang daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melalui penafsiran-penafsiran atau melalui catatan-catatan para ulama dan salaful ummah, sehingga sampai kepada zaman kita melalui dan catatan para ulama di atas kefahaman salafus salih dan mengenai ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan yang lebih selamat dan jalan yang lebih lurus untuk kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kerana tidak ada jalan yang Allah Ta'ala terima mereka jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita senantiasa mengakui raditu billahi rabba, dan mengakui bahwasanya Tuhan kita ialah Allah. Raditu billahi rabba. Dan apabila kita menyaksi Tuhan kita ataupun Tuhan kita ialah Allah Ta'ala, dan setengah kata Tuhan ni daripada kalimah tuai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Maka apabila jadi tulis saya Melayu jadi Tuhan. Nah, ada juga setengah kata Tuhan ni daripada asal orang Melayu sebelum Islam, mereka memuja hantu dan memujakan hantu, dewa. Dan benar ni je lah. Dan benar ni tidak ada siapa yang partisip kata orang Melayu sebelum datangnya Islam mereka berpegang dengan agama Buza, dan sebagaimana orang Buza di dalam negara kita ini, dan berpegang juga dengan agama Hindu. Dan Buza Hindu dia tak jauh dua tu. Buza dan Hindu, agama yang percaya kepada berhala belaka. Tapi agak berhala Hindu ni pelik sikit lah, dan amalan dia tu pelik sikit. Tapi dia daripada tempat yang sama belaka, daripada pemikiran manusia. Tetapi agama kita ni bukan daripada pemikiran manusia, tetapi daripada Rabbul Alamin, agama yang datang daripada Allah Ta'ala, dan dibawa oleh Rasul, dibawa oleh para anbiya semenjak Nabi Adam, semenjak Nabi Nuh, sampai kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita jauhnya dengan Nabi kita 1440 tahun kalau mengikut hijrah. Dan Nabi kita potonglah, mana potonglah 10 tahun dan 34. Dan kita potong 10 tahun. Kalau lepas pada hijrah Nabi hidup pula 10 tahun. Dan mana kalau 1444 kita gilap dengan 10 tahun. Jadi 1434 tahun yang apa nama dan buat pula gilap lah. Dan yang mana ditambah pula. Dan ditambah pula 10 tahun. Jadi mana 1454. Bukan lok tak tambah. Karena tahun hijrah Nabi hidup pula 10 tahun. Kita tambah pula 10 tahun. Mana bermaknanya Nabi sudah meninggal kita melalui wafat lah, melalui mati lah, perubahan, perpindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat atau alam barzah. Walaupun Nabi ni kematian Rasulullah ni tak sama dengan kematian manusia lah. Para anbiya ni la ta'kulu ajsadahum, dan tanah bumi tak akan makan jasad-jasad para anbiya. Maka 1454 tahun dan kita sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggalkan kita 1454 tahun. Tapi dalam masa 1454 tahun ini semua ajaran Rasulullah dijaga dan dipikul, diamal dan disaling, disebar, ditanggung, disaling menerima pesaka, saling mana di antara seorang kepada seorang, panggil menerima pusaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dia ada inna nahnu ma'asyara anbiya ni, dan kami golongan perhimpunan segala-galanya Nabi ni, la nuwarrithuna dinara wa dirhama. Nabi tiada meninggalkan walaupun 1 dirham walaupun 1 dinar. Wa innama nuwarrithuna al-ilma. Tapi yang Nabi tinggal ni yang berbentuk ilmu, iaitu ilmu kitabullah dengan ilmu sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ilmu melalui kitabullah dan melalui sunnah dia, atau yang kita mengenali sebagai hadis dan apa yang telah dikeluarkan daripada Nabi SAW. Dalam masa 1454 tahun, maka masih tercatat, masih dijaga dan masih ada keaslian agama. Tidak sama dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain apabila sudah matinya Nabi, matinya satu generasi ataupun dua generasi, maka sudah lisuhnya agama itu, sudah tukar, sudah ubah, sudah tambah, sudah kurang. Karena agama lain, tentang agama Yahudi, agama Nasrani, Allah Ta'ala tidak sanggup untuk menjaganya. Allah Ta'ala tidak boleh jaminan jaga. Maka disebab itulah mudahnya agama-agama tersebut, walaupun asalnya agama itu datang daripada Allah, datang daripada langit belaka. Kitab Taurat, Injil, Zabur, semua datang daripada langit. Tapi setelah wafatnya Nabi mereka, dan tiada ada orang yang memikirkan atau mengapa amal mengikut apa yang ajaran, maka dia akan lisuh. Tetapi ini agama kita al-Islam. Nabi kata, la yazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. La yazal, makna senantiasa ada semua satu golongan daripada umat aku yang bertegak di atas kebenaran. Setiap zaman, setiap masa tu ada semua satu golongan. Kadang kalau kuatnya al-haq, kebenaran al-Islam kuat, sebagaimana di zaman Rasulullah, di zaman khilafah, di zaman para khilafah, kuatnya zahirin alal haq, sehingga mereka dapat menguasai di segi keduniaan, dapat menakluki dunia semua, karena mereka kuat zahirin di atas kebenaran al-Islam. Tetapi di akhir dunia ni, di akhir zaman, di saat-saat kita ini, mulai lemahnya di atas kebenaran. Tetapi masih wujud, masih ada orang-orang, ulama-ulama atau golongan-golongan orang-orang yang memikirkan pusaka Nabi, dan usaha supaya mereka memikul pusaka Nabi SAW seperti mana generasi-generasi yang dahulu. Dan memanglah, kalau benar biasa kita rakyat pun, berita pun tak sama dah. Dan berita, kalau kita tak 5 orang rakyat berita, orang yang pertama rakyat pada orang yang kedua, orang yang kedua rakyat pada orang yang ketiga, orang yang ketiga rakyat pada orang yang keempat, orang yang keempat rakyat pada orang yang kelima. Kita tanya orang kelima dengan orang satu tu serupa tak? Cuba, tak serupa lah. Adalah tekah sikit sebanyak. Kalau betul yang kedua, yang ketiga, telinga aku dengan molek sikit, siap lalu. Ambil, walaupun ambil orang telinga molek belakang pun, ingatan tak sama pula. Satu jumlah ni. Dan misalnya kita kata satu jumlah, kita rayak orang pertama ni rayak jumlah pada yang kedua. Yang kedua pun kena rayak serupa tu. Kadang-kadang ingatan manusia tak sama. Pergi siapa yang kelima, tanya yang kelima, lepas tu tanya yang pertama, boleh ada perbezaan dah. Tukar. Setengah-setengah tukar, perut tak pahal rasa pun ada. Setengah-setengah tukar sikit sebanyak, depan belakang pahal lagi. Tapi hak ni hidup depan, hak ni hidup belakang. Lagu tu lah. Bah kita ni 1400 tahun, memanglah ada benar-benar yang cabai ceding di dalam agama kita. Tetapi ada ulama-ulama, taifah-taifah, rombongan-rombongan, golongan-golongan manusia ataupun jamaah manusia yang usaha untuk nak kembali kepada al-Islam yang sebenar, kefahaman Islam yang sebenar. Itu usaha para ulama lah. Sebab itulah apabila matinya ulama, maka hilangnya satu bintang, hilangnya satu bintang di langit. Musibah. Dan ulama mati ni musibah. Kerana melalui ulama ini yang kita dapat rajak. Apabila mati kibarul ulama lah, ulama-ulama dunia lah, ulama-ulama yang terbesar di dunia, yang semua orang ni iktiraf di atas keilmuan dia lah. Bukan ulama sekadar ulama mak kita, ulama kampung kita, bukanlah.
Mana ulama dunia, yang dunia boleh ambil manfaat daripada ilmu, maka ulama dunia ini meninggal seolah-olah satu pelita sudah digelap. Di sana gelap, di sini gelap, di sini gelap. Nabi kata apabila innallaha la yaqbidu al-ilmu la intiza'an walakinahu yaqbidu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak cabutkan ilmunya secara sekaligus. Intiza'an mana cabut, habis ilmu. Bangun esok tak ada orang reti. Kita lega esok tak ada orang reti hal semaya. Tak ada orang tahu waktu semaya bila. Habis ilmu cabut. Yang kita tak reti ni kerana ada ilmu. Tahu kata semaya ada 5 waktu, tahu kata waktu semaya, tahu cara semaya, tahu cara zakat, cara puasa, cara gapo tu melalui apa tu? Melalui ilmu tu. Kerana ada ilmu. Dan kalau kita tak tahu, tanya orang ada ilmu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tapi seandainya kalau kita buat banding apabila kita bangun satu hari sudah tidak ada sesiapa yang mengerti tentang benda-benda lagu ni. Orang panggil intizak. Lagu tu Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Berkata satu hari kita lega, tak ada pihak tahu kata waktu bel, tak pihak reti kata nak bel, nak azan lagu mana, waktu zuhur bila, waktu asar. Sudah cabut habis ilmu. Allah Ta'ala tidak cabut lagu tu. Inna Allah la yaqbidul ilma la intiza'an tak, walakinahu yaqbiduhu biqabdil ulama. Tapi Allah Ta'ala beransur-ansur mengangkatkan ilmu ini dengan secara qabdil ulama, dengan secara ambil keliknya para ulama. Hatta ittakhadhan nas juhalan. Apabila ulama ni tidak ada, ulama ni tidak ada, ulama ni tidak ada, manusia dia ambil tempat dia mengaji, tempat dia mengajar ni orang-orang jahil. Pakai hebat. Lah ni weran masalah orang jangok. Dia ni jangok sebab nak cucu Nabi ni jangok. Tak apa lah. Tak tahu latar belakang kata dia ni macam mana latar, tak apa lah, asal royak atas cucu Nabi. Tengok muka pun tak apa lah, jangok. Masya Allah, orang Arab ni banyak lah cari orang jangok ni, banyak orang Arab ni jangok orang Arab. Berlebih lagi kalau kena ke Arab Lebanon, Arab Konung ke Allah, jangok. Peti nak kena kacak, jatuh, jangok. Lebanon, Suria, orang ni dia capur, benih capur dengan Roman dulu. Kerajaan Roman. Dia benih capur, dia bukan Arab Hijaz. Dia tak sama Arab Hijaz ni, ada kulit dia tak sama lah. Lepas tu kita lah ni mudahlah terpedaya. Apabila orang jangok mengaku kata keturunan Nabi, jangok je, apa keturunan Nabi? Kerana Nabi memang jangok. Ini cucu dia jangok dah. Nabi macam beralih macam mana sekadar mana jangok lebih pada tu. Ni cucu yang ke-38 ni keturunan dia. Kunti lamdakanที่38 misalnya. Jangok setahun ni pas Nabi setahun mana? Takhadhan nas, manusia pakat terpedaya. Dan terpedaya dengan tawaran kata ini anak cucu Nabi dan sebagainya. Juhalan, dengan tiada menyaksi, merasa latar belakang seseorang, asal dari mana-mana, daripada keluarga. Dan memang ada keturunan Rasulullah yang orang panggil itu duk jaga keturunan dia, dan setiap lapisan mereka ini ni di kalangan alim-alim ulama. Seperti mana Abil Hasan An-Nadawi. Tapi tak ada duduk di negeri Arab, duduk di India. Ni keturunan Al-Hasani belakang ni, keturunan Hasan belakang ni. Duduk jaga keturunan fok dia, tapi tak ada duduk negeri Arab. Lari mana, pindah, memanglah. Pindah ni benda biasa. Kadang-kadang orang Yamen, orang Hadramaut pindah mai duduk Indonesia, pindah mai duduk di bahasa Jeddah kita ada kan? Dah, Arab. Orang tu orang ni pindah. Memang juga orang Arab pindah hidup. Kerana di zaman-zaman dahulu kadang-kadang
suasana negeri duduk bawah kerajaan Islam. Maka mereka hijrah pergi di mana sahaja kerana diiktibarkan negara Islam. Apabila butuhnya Islam, butuhnya negara Islam, butuhnya khalifah Islam, mereka dah bertapak di situ. Sehingga jaganya keturunan dia sampai di zaman kita. Maka keturunan dia ni di kalangan alim ulama belakang. Ambil daripada tok nenek dia daripada negeri Arab mari duduk di India, maka berapa lapis dah nak sapa dia ni pun duk jaga sama ada dari bahasa kecil Arab dari keluarga dia pun duk kecil Arab lagi. Sehingga jadi ulama dunia. Tapi bukan Arab lah, India lah. Tapi asal keturunannya Arab. Al-Hasan Abil Hasan Nadawi. Maka anak cucu dia menikah di kalangan keluarga dia. Dia tak menikah dengan orang primer tak. Bukan tak menikah dengan Hindi, India tak. Nikah sama-sama keluarga dia. Dan bukan satu keluarga lah. Dah lama lah satu keluarga lah dia pun. Dah sudah menjadi hak duduk situ, hak duduk sini. Tapi kebanyakan dia jagakan keturunan dia. Tapi yang itu tidak ada siapa yang memuji. Dan hak dia mari sendiri pun tak ada siapa terpuji ni lah anak cucu Nabi, tak ada. Tapi hak tu hak jelas. Hak tu hak jelas. Hak ada jaminan keturunan dia. Patut alim ulama pula. Tapi yang ada tidak ada siapa yang mengetahui kata dia ni ngaji agama secara mana. Keturunan dia alim ulama budak. Mari mengaku kata keturunan Nabi, tuai jamak cukup. Terima kita. Oh ni cucu Nabi ni jamak ni. Kena berkat gini. Allah, dia orang kita. Dah, tu kan kita. Tak kita tengok latar belakang. Kalau kita tengok latar belakang tu, akan menemui lah kata benda tu sebenar atau tak sebenar. Sebenarnya pengakuan tentang keturunan Nabi ni apa tujuan dia tak? Orang mengaku tu tujuan nak apa? Tujuan oleh masyarakat sanyo ke tujuan oleh kata ada keturunan Rasulullah semua orang kena mulia ke tujuan apa? Sebab ramai di keturunan yang mengatakan asyraf ni ada setengah tidak mau memberitahu bahawa dia keturunan Nabi. Ada. Dan ramai yang mereka dakwa kata keturunan Rasulullah seperti mana Raja Jordan Abu Bakar Hashim daripada Bani Hashim. Raja Jordan tadi Al-Hashimi kerana dia hijrah daripada Mekah. Dia dulu asyraf dulu, tok nenek dia dulu asyraf Mekah. Duduk di Iraq, di Jordan, di Suria. Tapi Iraq dengan Suria ni sudah lisu habis dah. Kerajaan berraja daripada keturunan dia, hak tinggal lagi Jordan. Bakar Hashim, anak cucu Nabi lah. Bukan keturunan Hasan Hussein lah, tapi dia kata keturunan Bani Hashim, hak ada hubungan dengan Nabi lah. Tapi tak ada siapa pula yang menyanjung tinggi kan. Anak fak dia sendiri pun tak ada kelubung, tak ada apa kan. Cucu Nabi lagu mana tak kelubung ni? Tak. Dia fak dia menikah dengan Mak Saleh, nikah dengan apa capur, nikah dengan luar belakang fak dia. Bini anak dia tak ada kelubung belakang lah. Tapi gertilah Islam tu, pahallah kecil Islam gerti. Raja Abdullah ni tak ada kecil Islam, tak nak kecil Islam. Dia memahami Islam. Tapi di segi amalan dia sakun. Kerana dia dididik di bawah sakun. Dia besar di British, besar di London, tak ada besar dalam agama. Seperti tu juga raja-raja hak Maghribi, hak Morocco, keturunan dia juga mari daripada Nabi. Banyak ni kalau nak sebut keturunan Nabi ni. Dan Nabi kata man batta amaluhu lam yusra nasab. Sebenarnya keturunan ini tidak ada nilai di sisi Allah. Dan sesiapa yang lambat amalan dia, tak segera amalan dia, tak buat amalan, tidak memberi manfaat nasab dia. Walaupun dia dakwa nasab Nabi, dia dakwa nasab Bani Hashim, dasar tu nasab ni dikiranya amalan. Sayujzauna ma kanu ya'malun, akan diberi balasan di atas apa yang dia kerja, bukan diberi balasan atas bakal dia tak. Nabi sendiri rakyat Bala Fatimah anak dia
Saluni ma syi'ti ya Fatimah. Hei Fatimah, mu mintalah pada aku benda dalam dunia ni apa mu nak. Fa inni la ughni anki min Allah syai'an. Tapi sakut dengan Allah Ta'ala, aku tidak terkaya daripada engkau sesuatu pun. Sakut dengan Tuhan, mu kena sendiri. Tetapi orang panggil apabila tetap keturunan Nabi, dah memanglah ada kemuliaan yang kita mesti memuliakan dan nasab keturunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah sebenar. Kalaulah sebenar begitu. Jadi alhamdulillah bulan ni kita duduk pada bulan Rabiul Awal. Dan masuk bulan Rabiul Awal, yang mana masyarakat kita mengatakan bulan Maulidir Rasul. Dan mula peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf banyak tentang tempat beranak dan hari tempat. Ada 12 ke, 10 ke, 9 ke, Rabiul Awal banyaklah. Lepas tu ada setengah kan bulan lain pun ada, bulan Ramadan pun ada, bulan Rajab pun ada. Tapi kebanyakan mengatakan bulan ni lah bulan Rabiul Awal. Cuma khilaf pula masalah tepat, hari tepat. Tapi mereka tidak khilaf masalah hari. Nabi kita beranak hari Isnin. Hari Isnin, maka sepatutnya kita merasai syukur nikmat Allah Ta'ala setiap minggu. Setiap hari Isnin kita bersyukur nikmat Allah. Kerana itu jelas hak sahih Nabi beranak. Maka cara mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang diajarkan oleh Nabi sendiri ialah Nabi berpuasanya pada hari Isnin. Dan hak tu Nabi ajar. Lepas tu kita nak buat apa tu tanggungjawab masing-masing lah. Tanggungjawab masing-masing lah. Siapa yang buat di atas niat tu, niat ni, dan kalau betul dengan ajaran Allah, betul ajaran Rasul, maka dia bolehlah pahala. Dan kalau tak betul, tak apa, maka dialah mesti memikul di atas apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau seseorang itu senantiasa berpuasa pada hari Isnin dan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala di atas lahirnya Nabi SAW, maka itu tetap dia sudah membetuli amalan mengikut sunnah Nabi. Dan lebih-lebih lagi banyak berselawat. Dan banyak berselawat pada Rasulullah. Ingat Nabi, selawat. Orang banyak ingat Nabi, dia selawat. Dan selawat Ibrahimiyah, selawat mana Nabi ajar, dia selawat. Lafaz selawat ni macam-macam lafaz dia Nabi ajar. Tak ada salah. Nak pilih lafaz mana kita ingat, lafaz mana mudah, lafaz mana kita belajar, kita reti, yang datang sahih daripada Nabi, maka itulah yang lebih aulah. Ataupun setengah kata tak apalah nak lafaz selain daripada tu pun, dan lafaz yang ulama-ulama reka ataupun karya lafaz selawat yang mengandungi solat dan salat, maka setengah ulama kata tak ada apa. Tapi yang aula lafaz yang Nabi ajar. Sahabat dia tanya Rasulullah, kaifa arafna salam wa kaifa nusalli alayka ya Rasulullah. Kami tahulah wisalam pada engkau ya Rasulullah, lagu mana pula kami nak wisalam, nak selawat pada engkau. Nabi taqulu Allahumma salli ala Muhammad. Nabi ajar cara-cara selawat. Itu lebih afdal lah. Maka kita tengok penafsiran kita sebagaimana Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang usaha supaya tafsirkan Al-Quran ini dengan ma'thur, tafsir dengan bil ma'thur. Ibn Katsir ini manhaj tafsir dia orang tafsir bil ma'thur, tafsir dengan secara marikan asar, sama ada asar yang datang pada hadis Nabi ataupun asar yang datang dari para sahabat untuk mentafsirkan Al-Quran. Ya, ada tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir ayat Quran dengan Quran. Ada seorang lama dia tulis tafsir Al-Quran bil Quran ialah tafsir Adwa'ul Bayan. Nama tafsir Adwa'ul Bayan fi tafsir Al-Quran bil Quran. Quran ayat ni mari tafsir ayat ni. Pada semua ayat Quran tu bukan kata semua ayat ada tafsir dengan ayat Quran, ya bukan semua. Ya, setengah ayat ada. Setengah ayat hak mujmal, ayat hak umum ditafsirkan dengan ayat hak khusus. Dengan setengah ayat hak mutlak ditafsirkan dengan ayat hak muqayyad. Lagu itulah ada Quran. Ada. Tapi tafsir Ibn Katsir ni orang tafsir bil ma'thur. Dia wari hadis. Kebanyakan dia tafsir, dia dia bergantung dengan penafsiran sahabat ataupun penafsiran
Nabi tafsir sendiri ataupun sahabat tafsir. Kebanyakan lagu itulah dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai kepada ayat yang baru ni surah As-Sad. Ayat yang ke-7 ayat 7 baru ni. Kita tengok ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 lah baru ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Alhamdulillah. Ayat ini berkenaan tentang golongan-golongan al-musyrikun yang mereka mengatakan terhadap Nabi SAW, dan mereka mengatakan Nabi ni sahirun kadzab, Nabi ni penyihir dan pensahir dan juga pendusta. Kenapa? Kerana Nabi usaha supaya mereka kembali kepada ibadat kepada Allah Ta'ala yang satu. Setelah mana mereka ini beribadat kepada berhala-berhala. Jadi berlapis-lapis keturunan yang beribadat kepada berhala. Semua berhala. Bukan satu keturunan, bukan satu generasi tak. Berlapis-lapis daripada tok nenek moyang mereka. Dan semenjak timbulnya berhala di Mekah, lepas pada Nabi Ibrahim mati ni tidak ada berhala. Lepas pada Nabi Ismail mati ni berhala tidak ada. Tapi lama kelamaan satu zaman Jurhum yang memerintah Al-Khuzai, dia ambil berhala di negeri Syam, meletak di Mekah. Maka setelah itulah Mekah dipenuhi dengan berhala-berhala sampai kepada zaman Nabi kita yang dikatakan zaman jahiliyah pun mereka tetap menyembah berhala. Jadi beranak tubik semua berhala. Beranak tubik ada berhala. Dan setiap generasi mati, pak anak, semua berhala sampai kepada saat yang Allah Ta'ala bangkitkan Rasul, mereka masih lagi duk menyembah berhala. Di samping semua berhala, Kaabah ada. Lambang Tauhid Kaabah. Lambang agama Nabi Ibrahim Kaabah ada. Ada Kaabah, ada amalan haji. Tetapi mereka sudah tukar, ubahkan amalan-amalan yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tukar hari, tukar cara, tukar bab, tukar habis ibadat. Dan masih lagi dia ada ibadat tawaf. Lepas pada tawaf semua berhala. Nak minta apa? Minta pada berhala. Minta berhala tak jaya, minta kepada Allah. Itulah keadaan orang jahiliyah di zaman itu. Nah, setelah Allah Ta'ala hantar Rasul, Nabi suruh kata la ilaha illallah. Hei orang Arab semua, qulu la ilaha illallah tuflihu. Mukatalah la ilaha illallah menjaya. Dia faham la ilaha illallah ni makna kena tinggal habis segala Tuhan dia semua, kembali kepada semua Tuhan sahaja. Dia kata aja'alal alihata ilaha wahida. Kami nak jadi lagu mana Tuhan hak ramai-ramai ni dia Tuhan sahaja. Inna hadha la syai'un uja. Pelat lagu tu tadi hadis. Ma sami'na bihadha fil millatil akhirah. Kami tidak pernah dengar. Kami tidak pernah dengar fil millatil akhirah, di dalam agama-agama kami yang dahulu. Mana dalam ajaran-ajaran tok nenek kami dahulu tak pernah dengar ni Muhammad mau merayak benda-benda baru ni. Tak pernah dengar ni. Inna hadha
sesungguhnya benar umur ini illa ikhtilaf, dah bukan benda baiklah, mana benda dusta. Sebab dia jawab pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, A'unzila alaihi dzikr. Dia kata lagi, dah, bukan sekadar tu, dia kata ni, A'unzila alaihi dzikr, adakah dan diturunkan ke atasnya oleh Al-Quran min bainina. Jadi sebab dia tak percaya kata Quran ni, mana a'unzila ni tanya, istifham lil inkar, tanya tapi tak percaya. Boleh jadi ke Quran ni diturun kepada Musa. A'unzila alaihi dzikru min bainina. Adakah boleh jadi Quran ini diturunkan kepada kamu seseorang? Tak turun pada orang lain? Boleh jadi ke Allah Ta'ala dipilihmu yang beri Quran ke orang lain tak? Sedangkan orang lain kata tengok di segi keturunan, di segi kaya, di segi ada nama, di segi hebat, lebih hebat pada Muhammad. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, Laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kalau boleh jadi diturun Quran kepada lelaki daripada dua kampung yang sangat besar. Sama kata qaryatain azim ni Al-Walid bin Al-Mughirah dengan seorang lagi dari Taif. Kalau turun pada dua orang ni kami percaya selalu. Kalau dua orang ni mengaku kata ia terima Quran daripada Allah, kami percaya selalu. Mari turun pada Muhammad, turun pada Muhammad. Sedangkan mereka mengakui tentang kebenaran Nabi. Belum daripada Nabi dakwah kata Allah Ta'ala turun Quran dengan dia, belum pada Nabi dakwah kata dia menerima Al-Quran daripada Allah Ta'ala, sebab dia percaya belaka ikut Nabi kata. Sehingga Nabi pernah tanya, adakah kamu nak percaya kalau ayat kata seekor unta akan keluar daripada pigi bukit ini? Dia kata, Majarab Nabi kakaliba, kami tidak pernah tidak pernah besok mendengar engkau ini mendusta. Mana percaya kalau ya, kami tak besok pernah rasa katamu ni dusta. Aku tu musaddiqun Nabi, adakah kamu nak percaya kalau ya? Inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya aku ini adalah izhar, memberi amaran bahawa di depan kamu, di hadapan kamu itu ada azab Allah yang paling pedih. Tu marah selalu pada dia. Sebab tu ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mereka menemui pok saudara Nabi lah, iaitu Abu Talib. Kita baca dah minggu dulu. Riwayat Abu Talib. Awak ke mana Nabi ni kata duk maki, duk kata huduh pada Tuhan dia. Macam-macam riwayat pada Abu Talib. Akhirnya Abu Talib panggil Nabi riwayat. Maka Nabi pun riwayat pada pos saudara dia. Aku ni duk orang benar ni lebih molek daripada apa dia ada lagi. Kalau dia beriman, dia percaya, dia pegang dengan apa aku hari ni, nasib dia dapat menguasai negeri Ajam. Bukan sekadar negeri Arab, bukan segala negeri Ajam. Tak sampalan ni. Sampalan ni Islam. Mula-mula Islam berasal daripada orang Arab Kan Nabi kita orang Arab. Dan sahabat dan apa semua Arab. Akhirnya tubik daripada lingkungan Arab kepada Ajam, kepada golongan manusia yang bukan Arab, sampai kepada kita orang Melayu. Bukan keturunan Arab, keturunan Melayu juga dapat menerimanya Islam. Alhamdulillah, dan kita ni menjadi satu keturunan yang dapat menerimakan Islam dengan secara keseluruhan dan secara semualah. A'unzila alaihi dzikru min bainina. Adakah diturunkan Al-Quran itu kepada dia khususnya, bukan diturun ke atas kami. Laula ahum yaksimuna rahmat rabbik. Maka Allah Ta'ala pun jawab,
Adakah mereka itu yang membahagikan rahmat-rahmat Tuhan engkau? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi Allah Ta'ala yang memilihnya, dan bukan memilih mengikut kehendak mereka. Dan pilih Rasul, pilih Nabi ni khidmat Allah. Inna Allah istafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala kuasa nak memilihkan rasul-rasul, sama ada rasul yang berbentuk malaikat atau rasul yang berbentuk manusia. Rasul yang berbentuk malaikat ni perantaraan Allah dengan manusia. Allah Ta'ala hantar melalui malaikat dan hantar menemui rasul dia ni. Dan sebagaimana Jibril alaihissalam yang menjadikan wahyu, orang yang menerima wahyu daripada Allah untuk sampai kepada nabi-nabi dan para anbiya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala sahaja yang akan angkatkan setengah mereka itu lebih daripada setengah dan akan darajat dia. Dan maka di atas perkataan inilah menunjuk di atas kejahilan dan sedikit akal mereka, kerana mereka mengatakan jauhnya diturunkan Quran di atas Rasul. Tak boleh jadi turun atas Rasul, atas Muhammad lah. Fa'ya ingkar gitu. Sebenarnya mereka ini dah mengetahui bahawa dan Nabi kita ni saduqan, benar di kalangan mereka, tapi mereka syok. Syok apa? Dok syok, dok ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada Nabi, itu Al-Quran. Sama ada Quran ini daripada Allah ataupun tidak. Dia ada ragu tu. Nabi itu ya, Muhammad ni dia tak syok atau Muhammad dia benar. Tapi disebabkan orang panggil inat dia ni, disebabkan takabur dia ni, dan disebabkan diselimut hati dia ni, Muhammad dia mengaku kata benar, tapi apa yang dibawa Muhammad dia syok. Benarnya apabila dia kata Muhammad dia benar, apa yang dia bawa mesti benar. Tapi tak, apa yang dia bawa dia syok. Jelah Quran hak mungkin hak Allah. Kalau Nabi layak tak Quran ni min indillah, di sisi Allah Ta'ala. Dia ada syok. Quran itu hak kamu sendiri. Sebab dia kata sahir kazab, Muhammad ni sahir, Muhammad ni dusta ni. Jadi Quran turun pada Muhammad SAW kan tak turun pada orang lain. Kalau turun pada orang lain, bermudah kami percaya. Apa dia? Tak saya percaya. Tak saya percaya. Maka Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala pun jawab kata bal hum fi syakkin min dhikri bal lamma yadhuqu adab. Bahkan mereka tidak pernah merasai azab. Dan kalau dia dapat merasai azab aku, dan disebabkan dia ada syirik ni, dan kalau dia syirik ni dia kena azab lalu, nescaya dia akan hilangkan syok sana. Tapi balam mayadhuqu azab, bahkan tidak sampai lagi tipu untuk menerima azab. Dan dunia nak kena azab kan. Orang syirik dengan Allah Ta'ala, orang tak semua Tuhan, orang neraka Tuhan, kena azab. Ada. Kadang-kadang kita maksudnya, ya Allah, dan orang syirik, orang neraka, itu azab selalu. Ada kan? Senang-senang kita kan? Nak itu Tuhan, nampak, tunjuk lalu. Kakak yang tak batas tu selalu. Tidak. Tapi ada lah senang-senang tu. Kena pelikar, kena pelakar, apa ada. Terbakar. Dia nak bakar Quran. Tapi api Quran terbakar dia. Ada kan? Kita tengok dalam YouTube dari mana? Orang perempuan naik di atas hokoi nak bakarkan kain kelubuk. Nak bakarkan kelubuk. Cabutkan hijab ni nak bakar. Tapi akhirnya api itu nyala habis dia. Banyak. Banyaklah hak lagu tu. Allah Ta'ala tunjuk hak lagu tu. Tapi bukan semua lah. Bukan semua. Tapi ada lah. Jelas-jelas lah ada. Allah Ta'ala kata walau zaqu azabi ala syirk lazala anhum syak.
Kalaulah mereka merasai akan azab aku disebabkan syirik sana, nasya akan hilanglah oleh syak mereka. Boleh syak tak percaya kena azab lalu. Tak balik habis. Daripada lang ni lah, orang letak Islam, orang kata huduh pada Islam, kata huduh maki pada Allah, maki pada Rasul, nampak selalu dah misalnya. Jelas lalu bakat tak ada apa, mudah percaya. Bak kata gak jadi lalu. Dah kan? Orang bakat percaya mudah. Tak kena syak lah. Tapi dah Allah tak tahu gitu. Nah, kerana mereka tidak merasai azab. Nah, di dunia ni bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala nak azabkan mereka di negeri akhirat. Balamma yadhuqu azab, kerana mereka tidak merasai kecak azab di dunia ini. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab, ataupun adakah di sisi mereka itu khazanah rahmat Tuhanmu. Nah, iaitu adakah di sisi mereka orang kafir sana ada khazanah rahmat Tuhan mereka, yang mereka menyekatkan Muhammad daripada apa yang Allah Ta'ala beri nikmat daripada kenabian. Mana fak dia boleh sekat keduk di fak dia khazainur rahmati rabbikal aziz wahhab. Am indahum, fak dia ada ke? Allah Ta'ala tanya. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Allah Ta'ala tanya kepada dia, adakah di sisi mereka itu, iaitu dan Allah Ta'ala mengerniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Mana Allah Ta'ala yang nak pilih sesiapa jadi Nabi, jadi Rasul. Kefakmu ada milik lagu tu. Am lahum mulkus samawati wal ard, ataupun ada bagi mereka itu milik langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya. Mana ada kuasa kah? Fakmu kau milik langit bumi, penguasa dalam bumi. Mana Allah Ta'ala buat persoalan. Lam lahum ay in kana lahum dhalik. Kalau lagu tu falyartaqu fil asbab. Kalau lagu tu mu naik. Naik langit. Kalau boleh buat. Kerana khazainus samawati wal ard ni, khazanah langit dan bumi ini milik Allah Ta'ala. Kerana mereka ingkar di atas pilihan Allah Ta'ala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala pun taubih. Taubih ni makna menghinakan mereka. Mana am indahum, mana tanyalah, adakah sisi kamu tu kuasa, ada khazanah rahmat Tuhan, sehingga kamu tu boleh bui, boleh pilih orang yang mu nak, boleh tak sewi pada orang yang mu tak se, mu boleh pilih mu nak orang tu orang ni. Dan sesungguhnya yang milik segala-gala itu ialah Allah Ta'ala Al-Azizul Ghaffar, Azizul Wahhab. Allah Ta'ala sahajalah yang pemberi Al-Wahhab ni, pemberi yang banyak, yang dia kehendak nak beri kepada sesiapa dan mengikut kehendak dia, bukan mengikut kehendak kamu dah. Jadi Tuhan nak pilih Nabi ni bukan mengikut kehendak orang ramai dah, tetapi mengikut kehendak Allah. Bukan mengikut kehendak kamu sendiri buat dia, tak say pada orang ni, nak pada orang ni. Apabila kalau turut buat dia, wahai Muhammad, walau ittaba ahwa'ahum, kalau mu turut ikut kehendak mereka, yudilluka an sabili, sesat lu. Kerana kehendak manusia ni tak habis-habis. Hari ni dia nak hak ni, baru turut hak ni, esok dia nak lain lah. Jalan tu manusia. Hari ni dia kata nak hak ni, baru kita turut dia, esok dia nak, tak habis-habis kehendak manusia ni. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak mengikut kehendak sesiapa, tetapi mengikut kehendak dia, yang untuk memilihkan Sayyidus Thaqalain dan penghulu bagi manusia dan jin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatanya Ibnu Abbas, dan iaitu falyartaqu fil asbab, iaitu talaqus sama.
Kalau mu kuasa memilik langit bumi enggak, mu naiklah sampai langit yang ketujuh, ila sama'is sabi'ah. Dah mu kuasa semua, Pak. Kalau ada kuasa boleh nak menentu, boleh nak pilih siapa yang jadi nabi, tok sebiar jadi rasul. Kalau kuasa semua milik langit dan bumi, falyabtaqu fil asbab. Mu cari jalan untuk naik. Nah, di langit yang ketujuh boleh tak? Tak ada. Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Nabi kata, Allah Ta'ala kata jundum ma, mana tentera, sekalian tentera yang dusta, yang mereka itu duduk dalam keadaan takabur, dan akhirnya mereka akan dikalah, dan akan dikalah dan akan dimerangi, seperti mana yang tertulisnya atau ditentukan oleh Allah Ta'ala. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam wa yuwalluna ad-dubur. Dia kata nahnu jami'un, kami semua ni akan menang. Kami dah benar. Allah Ta'ala kata sayuhzamul jam, semua perhimpunan di atas kebatilan, puak pakatan di atas kebatilan ini sayuhzamul jam, Allah Ta'ala akan meruntuh. Wa yuwalluna ad-dubur, dan akan berpaling lari. Sebab itulah kejahilan, kezaliman di atas dunia ini, walaupun sekuat-kuat mana zalim, dia akan hilang. Kerana zalim dia tak akan berkekalan. Tetapi al-haq, kebenaran sahaja yang akan berkekalan, walaupun pakar masa ratus-ratus tahun. Kadang-kadang berkekalan kezaliman ni beratus-ratus tahun, tetapi satu hari dia akan hilang. Dia akan tegak al-haq, kebenaran. Sebab itulah di zaman kita ni, zaman yang banyak ada kezaliman. Para pemimpin, raja-raja, pemimpin dunia Islam juga banyak di atas kezaliman. Tapi ulama kata kezaliman ini tidak berpanjangan. Walaupun puluh-puluh tahun sampai beratus tahun selepas pada runtuhnya kerajaan Islam, maka tetaplah dunia Islam duduk di bawah kezaliman. Dan kezaliman pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak menjagakan rakyat, tidak memberikan hak kemudahan pada rakyat seperti mana yang diberikan oleh sahabat-sahabat dan khalifah-khalifah di zaman dahulu. Tapi akhirnya kezaliman itu akan habis. Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Itu panggil di antara kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita bertegak dan tetap di atas ajaran Allah, walaupun tidak jaya di zaman kita, maka akan jaya di zaman selepas kita. Itu para mubalighin, para pendakwah nak ke situ. Kadang-kadang di zaman dia tak nampak lagi kejayaan, tapi dia sudah panggil tertabur benih kebenaran. Orang belakang pula mari sambung, tak jaya belakang, orang belakang. Kerja agama ni kena ada orang sambung semua. Mati seorang, orang sambung. Kalau pesaka ni, dia akan warisi setiap generasi. Habis seorang, orang lain terima pesaka. Pesaka ilmu, pesaka agama ni. Tetapi apabila mengambil pemimpin yang jahil, kerana matinya ulama, fa'aftau, apabila ditanya, diminta fatwa, minta tanya, fadallu, dia akan beri jawapan yang menyesat. Wa adallu, dia sesat, beri jawapan sesat, maka menyesatkan orang lain. Kau sesat semacam apa? Kenapa? Kerana pemimpin kita berdasar kepada orang jahil, bukan berdasar kepada orang yang ada ilmu yang sahih. Maka di saat itulah panggil saat yang akhirnya dunia. Dan apabila tidak lagi ada orang-orang yang berani untuk panggil ingkarkan benda mungkar dan suruhkan benda ma'ruf, la yantahiyanna, maka la yushikanna, dekatlah sampai masa untuk akhirnya dunia. Itulah apa panggil di antara tafsir 2, 3, 4 qiraat ayat kita pada minggu ni insya-Allah taala. Dan insya-Allah kita akan masuk pula ayat yang kadzabat, ayat yang lainlah, ayat lepas pada ni, iaitu kadzabat qablahum qaum nuh. Qablahum qaum nuh wa 'ad wa
wa Fir'aun dzul autad, ayat yang ke-12 insya-Allah taala. Dan masuk kisah kaum Nabi Nuh yang mendustakan dan kaum Ad yang mendustakan nabi dia, dan kaum Samud. Beberapa kaum yang Allah Taala sebut pada hari ini insya-Allah. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.